Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bagi dewan sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum pada hari ini, iaitu Forum Remaja bersama saya Nur Nabila binti Muhammad Nasir sebagai moderator anda pada malam yang berbahagia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, kita sudah sedia maklum bahawa pemilihan makanan yang halal amat penting pada masa kini. Menurut surah Al-Ma'idah ayat 87 hingga 88, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu. Dan bertawakallah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Makanan halal adalah makanan yang baik untuk kesihatan jasmani dan rohani menurut Islam dan makanan yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Manakala makanan yang haram adalah sebaliknya. Makanan yang haram adalah makanan yang tidak baik untuk kesihatan jasmani dan rohani menurut Islam dan yang diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Menurut surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik iaitu yang halal yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, marilah terlebih dahulu kita berkenalan dengan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Yang ayu bertudung hitam iaitu Nur Izzah Hazikah binti Muhammad Nizam. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih kerana bertanya. Alhamdulillah, sama-sama. Seterusnya, panel kedua kita yang nampak lembut tapi petah berkata-kata iaitu Nur Quratul Aini binti Zamri. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Dan akhir sekali, lain dan tidak bukan, panel ketiga kita iaitu Nurul Izzati Syazani binti Muhammad Nizam yang bijaksana. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama pada hari ini, apakah konsep makanan yang halal menurut Islam dan ciri-ciri haiwan haram dan halal yang halal untuk dimakan? Dipersilakan. Baik, terima kasih saudari moderator atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang dihormati moderator, ahli panel kedua dan juga ahli panel ketiga. Yang dikasihi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian. Pertama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan beribu kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memudahkan urusan kita untuk berkumpul dalam majlis ilmu pada hari ini. Berbalik kepada soalan yang dilontarkan daripada moderator sebentar tadi, saya akan menerangkan, pertama sekali saya akan menerangkan tentang konsep makanan halal dan haram. Konsep makanan halal dan haram menurut Islam adalah bertujuan untuk menjaga 5 perkara asas bagi umat Islam, iaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara harta dan memelihara keturunan. Jika salah satu daripadanya tidak dijaga, umat Islam akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang mendatangkan keburukan kepada dirinya sendiri. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri haiwan halal dan haram dalam Islam. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang status makanan halal dalam Islam. Al-Quran telah menjelaskan secara terperinci perkara-perkara melibatkan makanan dan minuman yang dikategorikan haram. Perkara ini disebut dalam surah Al-Ma'idah, surah ke-5, ayat ke-3 seperti berikut. Diharamkan kepada kamu bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah dan mati tercekik, mati dipukul dan mati jatuh dari tempat tinggi dan mati ditanduk dan mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan disembelih atas nama berhala.
Oleh yang demikian, hadirin dan hadirat sekalian, jelas bahawa perkara yang diharamkan ada dalil yang menunjukkan status pengharamannya, dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini wajib untuk menuruti segala perintah yang telah Allah nyatakan. Sesungguhnya, tiada apa yang diperintahkan oleh Allah itu adalah sia-sia. Tiada apa yang diperintahkan oleh Allah itu sia-sia. Justeru, setiap larangan ada kebaikan di sebaliknya. Baiklah, hadirin dan hadirat sekalian, saya akan menerangkan tentang haiwan yang dibenarkan dalam Islam. Haiwan terbahagi kepada haiwan darat dan haiwan laut. Haiwan darat adalah haiwan yang hanya dapat hidup di atas darat, dan haiwan laut pula adalah haiwan yang hanya dapat hidup di dalam air, baik haiwan yang hidup di dalam air tawar maupun di air masin. Baiklah, saya akan menerangkan tentang hukum bagi haiwan laut. Hukumnya adalah halal selagi tidak memudaratkan diri kita. Seterusnya, bagi hukum haiwan darat pula ialah hukum asalnya ialah ianya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kata an'am merupakan kata jamak dari kalimah na'am, iaitu unta, sapi, kerbau dan kambing. Menurut ijma', asal hukum semua haiwan ini adalah halal berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya, kecuali apa yang akan dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Semua ayat ini membuktikan bahawa sesungguhnya Islam membenarkan mengambil manfaat daripada haiwan ternakan dengan mengambil dagingnya, meminum air susunya, menggunakan kulit atau bulunya dan menunggangnya. Berdasarkan perbincangan di atas, hadirin hadirat sekalian, maka jelaslah bahawa makanan yang baik, lazat dan bersih dan juga tidak memudaratkan serta dapat memberi manfaat kepada tubuh badan manusia adalah makanan yang halal. Kebaikan makanan yang halal adalah meliputi seluruh tubuh badan manusia termasuk mental, fizikal dan kejiwaan. Berdasarkan perbincangan di atas, maka jelaslah bahawa makanan yang seterusnya, perkara yang paling penting adalah makanan halal merupakan makanan yang memenuhi tuntutan syarak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Teruskan saya pas semula kepada moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran tentang ciri-ciri haiwan yang haram dan halal untuk dimakan yang sangat jelas penjelasannya dan lagi berisi. Berdasarkan apa yang diperkatakan oleh saudari, konsep halal dan haram ini bertujuan menjaga 5 perkara, iaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara nyawa, memelihara harta dan memelihara keturunan. Selain itu, kita juga boleh makan makanan yang terdapat di darat dan laut dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh agama. Tambahan pula, melalui penerangan ini, kita dapat lihat betapa mudah dan indahnya agama Islam yang sentiasa menjaga kebajikan dan kesejahteraan umatnya walau berada di mana-mana sahaja. Seterusnya, kita bertanyakan soalan kepada panel kita yang kedua pada hari ini, iaitu apakah ciri-ciri makanan syubhah dan contoh-contoh makanan tersebut. Dipersilakan saudari. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Moderator untuk menjemput saya dalam membincangkan tentang ciri-ciri makanan syubhah pada hari ini. Hadirin sekalian, izinkan saya mulakan dengan satu hadis. Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang bermaksud, sesungguhnya halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan perkara yang berada antara halal dan haram itu adalah perkara syubhah yang ramai tidak mengetahuinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sebagai pengetahuan kita semua, perkataan syubhah berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu syibhu, syubahu dan syabihu yang bermaksud kesamaran dan diragui. Ibnu Manzur pula mendefinisikan syubhah sebagai menyerupai, menyamai, samar atau tidak jelas. Manakala dari sudut terminologinya pula, syubhah bermaksud sesuatu perkara yang samar dan tidak diketahui sama ada ianya halal atau haram, hak atau batil. Perkataan syubhah sudah tidak asing lagi dalam penggunaan bahasa Melayu kerana perkataan ini sudah wujud dalam Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Masyarakat Islam pada hari ini perlu tahu kenapa syubhah perlu dijauhkan. Hal ini kerana kesempurnaan peribadi dan kebersihan jiwa amat penting, memandangkan ia sangat dititikberatkan dalam Islam dan juga amat penting untuk mengelakkan yang haram masuk dalam badan dan jadi sebati dengan darah daging kita. Seterusnya, kita ke ciri-ciri makanan syubhah.
Yang pertama, makanan yang tidak jelas sumber dan logo kehalalannya dalam pasaran. Yang kedua, tukang masak atau pembuatnya yang bukan Islam tidak menitik beratkan soal halal dan haram. Contoh makanan syubhah ialah seperti kita tahu dalam isu hangat pada zaman kini ialah gelatin, iaitu yang digunakan dalam pembuatan aiskrim, produk bakery dan kapsul gel yang dikenali sebagai stabilizer. Terdapat dua jenis gelatin, iaitu daripada tumbuh-tumbuhan atau dari lemak haiwan. Ia tidak menjadi masalah jika datang daripada tumbuh-tumbuhan dan dalam perprosesan juga tidak diragui. Tetapi yang menjadi isu pada masyarakat ialah apabila gelatin itu diperbuat daripada haiwan yang tidak jelas hukum hakamnya di sisi Islam. Haiwan pula kita tak tahu haiwan apa yang digunakan dan cara pemprosesannya. Yang ramai tidak tahu pula adalah whey, iaitu baki susu yang dah lama diperam dan biasanya dijadikan keju. Seperti yang kita tahu, arak juga merupakan datang daripada anggur yang diperam lama kemudian jadi masam dan memabukkan. Arak juga berstatus haram kerana jelas disebut dalam Al-Quran larangannya. Kemudian whey ini tidak jelas cara pembuatannya dan sebabnya dielakkan kerana ia meragukan. Sebagai tambahan, whey ini juga digunakan dalam aiskrim, produk bakery dan nutritional supplement. Kesimpulannya, marilah kita bersama-sama menjadi cakna dan menjauhi perkara atau makanan yang syubhah, dan masyarakat Islam juga perlu mempunyai pengetahuan yang luas tentang industri pemakanan untuk mengelakkan pengambilan makanan yang haram di sisi Islam. Sebagai penutup, setiap dari kamu itu seperti apa yang kamu makan. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Abdul Bar yang menyebut bahawa mencari yang halal itu adalah wajib bagi setiap orang Islam. Sampai di sini sahaja perkongsian saya tentang syubhah dan apa ciri-cirinya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu alam. Terima kasih kepada panel kedua atas hujah yang amat benar sebentar tadi. Sudah terang lagi bersulur, jauhkan diri kita daripada makanan yang syubhah seperti yang dinyatakan, iaitu makanan yang tidak jelas sumber dan logo kehalalannya. Seterusnya, tukang masak atau pembuatnya yang bukan beragama Islam yang langsung tidak menitik beratkan soal halal dan haram sesuatu makanan. Oleh itu, sebagai seorang manusia yang bijak, kita haruslah peka dan berhati-hati ketika memilih makanan untuk dimakan atau disajikan. Segala perkara yang dilakukan oleh kita, pasti terdapat hikmah dan kelebihan yang akan kita peroleh daripadanya. Jadi, saya tujukan soalan ini kepada panel ketiga kita, iaitu Saudari Izzati. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator kerana memberi peluang pada saya menjawab soalan saudari. Hadirat, setiap perintah dan larangan yang diturunkan oleh Allah pasti ada hikmah dan kebaikannya. Hikmah konsep pemakanan halal mengikut Islam pertama ialah menjamin kesihatan badan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lah yang layak baginya. Riwayat At-Tirmizi. Justru, di samping kita memilih makanan yang berzat dan berkhasiat, adalah lebih penting kita memastikan makanan itu dijamin suci dan bersih mengikut hukum syarak. Ini bertujuan memastikan makanan itu tidak memudaratkan diri sendiri. Rahsia di sebalik pengharaman atau larangan Allah dalam Al-Quran terhadap makanan yang jelas haram dimakan juga telah berjaya dibongkarkan melalui kajian saintis masa kini. Misalnya, Allah mengharamkan daging babi kerana kajian saintis membuktikan bahawa terdapat cacing pita dan virus Japanese encephalitis di dalam daging tersebut. Kedua-duanya dikatakan sukar untuk dibunuh. Dalam kajian lain juga, saintis membuktikan bahawa daging babi mengandungi kuman dan virus yang amat berbahaya kepada manusia. Kajian ini juga mendapati pada kerongkong haiwan tersebut terdapat sel-sel yang mampu mengubah pelbagai kuman dan virus ini kepada sesuatu yang lebih berbahaya kepada manusia. Yang tentang itu,
Memelihara kewarasan akal juga merupakan hikmah mengikuti konsep makanan mengikut Islam. Makanan yang haram sama ada daripada bahan yang bercampur najis atau bahan yang berpuncakan daripada tidak halal akan mendatangkan 3 bahaya besar kepada pemakannya. Pertama, makanan itu akan mempengaruhi jiwa pemakannya sehingga dia lebih gemar membuat kejahatan dan maksiat serta benci kepada kerja-kerja kebaikan dan ketaatan. Kedua, doanya tidak akan dimakbulkan oleh Allah SWT dan akhir sekali dia akan mendapat siksaan api neraka pada hari kiamat nanti. Ini berdasarkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 yang bermaksud, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Hikmah mengikut konsep makanan halal mengikut Islam yang terakhir adalah dapat membina dan membentuk peribadi manusia. Pasti akan lahir dalam diri manusia keimanan dan nur yang dapat membantu jiwa manusia ke arah ketakwaan dan peningkatan ibadahnya kepada Allah. Pemilihan makanan yang bersih dan halal menjadi keutamaan dalam ajaran Islam. Di antara sebab umat Islam perlu memilih makanan halal ialah kerana akan menjamin maruah agama supaya diakui yang terbaik daripada agama lain. Umat Islam juga akan dihormati kerana mengikuti peraturan syarak pada setiap masa dan umat Islam tidak mudah dirosakkan atau dipengaruhi. Dengan memakan makanan dan minuman halal dan thayyiban dapat membentuk serta memberi kesan yang besar terhadap kepribadian dan perwatakan seseorang. Jika dalam tubuh badan seseorang itu mengalir benda-benda yang baik dan suci, maka tidak mustahil akan lahir akhlak dan peribadi mulia dari manusia tersebut. Akhir kata, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengikuti perintah Allah seperti konsep makanan halal mengikut Islam bagi memperoleh hikmah dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari tentang penerangan akan hikmah-hikmah sebentar tadi. Jelaslah bahawa pemilihan makanan yang halal dapat menjamin kesihatan badan, memelihara kewarasan akal dan dapat membina dan membentuk peribadi yang mulia. Nabi Muhammad SAW adalah manusia teladan yang membawa integriti Islam dengan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Teladan baginda ini berkaitan dengan pelbagai perkara termasuklah sesuatu yang mungkin kelihatan remeh, iaitu pemakanan. Nabi juga mendidik kita untuk sentiasa menjaga adab ketika makan seperti mencuci tangan sebelum dan selepas makan, membaca basmalah dan doa sebelum dan selepas makan, dan sentiasa menafaskan Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran terhadap ilahi. Baiklah. Mari kita teruskan forum kita dengan sesi soal jawab bersama panel-panel kita yang bijaksana pada hari ini. Saya ajukan soalan saya kepada panel yang pertama. Pada pendapat anda, apakah trend pemilihan makanan pada masa kini dalam kalangan masyarakat dan contoh-contoh makanan sunnah? Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas soalan yang dilontarkan sebentar tadi. Pertama sekali, saya akan menerangkan apakah trend pemilihan makanan masyarakat pada masa kini. Pertama sekali ialah pemilihan produk halal. Umat Islam pada hari ini amat cenderung memilih dan mengambil makanan dan minuman yang dikategorikan halal dan mempunyai pensijilan halal. Kriteria penting suatu produk seperti pensijilan halal amat mempengaruhi kecenderungan pengguna semasa pembelian pada masa kini. Logo halal merupakan tanda awal yang memudahkan pengguna untuk mengenal pasti status kehalalan produk. Oleh itu, campuran bahan-bahan yang disebut sebagai sunnah dalam penghasilan makanan fungsi yang merupakan nilai tambah kepada status halal dan dapat meningkatkan keyakinan pengguna mengenai kehalalan sesuatu produk dan kandungannya. Walau bagaimanapun, masyarakat perlu sedar dan peka bahawa logo halal tidak menjamin bahawa sesuatu produk makanan sunnah itu selamat untuk diambil dari segi bahawa suatu produk makanan itu selamat untuk diambil dari segi kemanfaatan kesihatan.
Ini kerana setiap tubuh badan memberi reaksi yang berbeza dengan setiap komposisi yang ada dalam produk makanan. Tambahan pula, pengambilan makanan bergantung kepada keperluan nutrisi badan dan status kesihatan badan individu tersebut. Seterusnya, kemajuan sains dan teknologi telah mendedahkan umat Islam kepada pelbagai jenis ramuan dan makanan terproses. Justru itu, keprihatinan mereka tentang ramuan makanan dan bahan tambahan yang dihasilkan oleh industri makanan dalam penggunaan harian mereka semakin bertambah, khususnya yang berkait dengan kehalalan atau kesihatan. Maka tidak hairanlah sekiranya dalam pengambilan makanan sunnah, umat Islam menganggap prinsip halal dan tayyib dipenuhi kerana telah meletakkan kerangka agama dalam pemilihan makanan. Seterusnya saya akan menjawab tentang contoh-contoh makanan sunnah. Baiklah. Rasulullah hanya makan atau minum makanan atau minuman yang halal mengikut syariat dan berkhasiat. Beberapa jenis makanan kegemaran Rasulullah SAW adalah seperti berikut. Yang pertama ialah air zam-zam. Kajian saintifik menunjukkan bahawa air zam-zam mempunyai struktur molekul air yang unik dan bersifat alkali. Ciri-ciri ini dapat mengimbangi keasidan dalam badan. Di samping itu, ia mengandungi banyak mineral seperti fluorida, kalsium, klorida, sulfat, bikarbonat kalium dan natrium. Seterusnya, Imam At-Tirmizi menerangkan bahawa air zam-zam yang diminum akan memberi manfaat kepada seseorang mengikut hajat baik orang tersebut. Seterusnya ialah makanan sunnah seterusnya ialah kurma. Seperti yang kita semua tahu, kurma merupakan satu makanan sunnah yang paling popular dalam kalangan masyarakat. Baik, kurma ini juga mengandungi fluorin yang membantu meningkatkan kesihatan gigi dan selenium yang diperlukan oleh sistem pertahanan badan bagi mencegah kanser. Baiklah, akhir sekali contoh makanan sunnah yang saya akan berikan ialah jintan hitam iaitu habatus sauda. Pelbagai penyelidikan terhadap jintan hitam menemukan kesan positif berkaitan dengan kesannya sebagai bahan anti radang dan anti tumor serta meningkatkan sistem imunisasi badan tersebut. Saya berharap agar soalan daripada moderator terjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih panel pertama kita. Melalui apa yang disampaikan oleh saudari kita sebentar tadi, masyarakat lebih cenderung memilih makanan halal kerana diakui makanan yang halal adalah lebih selamat dan diakui status halalnya melalui persetujuan logo kehalalan daripada Jabatan Agama Islam. Tambahan pula, makanan yang halal mempunyai pelbagai khasiat yang diperlukan oleh badan manusia seperti yang diperkatakan oleh panel kita iaitu tentang kurma. Makanan sunnah merupakan contoh makanan yang terbaik dari segi kesihatan dan kehalalannya. Beralih ke panel seterusnya, apakah pandangan saudari akan keburukan pemilihan makanan haram dan implikasi yang akan dihadapi oleh seorang dari segi rohani secara jelas? Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator terhadap soalan yang dilontarkan. Pada zaman kini terdapat pelbagai jenis makanan yang semakin menarik perhatian masyarakat di Malaysia terutamanya, dan hal ini menjadi suatu isu apabila trend pemakanan yang lazat dan khasiat diikut oleh umat Islam terutamanya tidak menitik beratkan soal halal, haram dan syubhah. Selagi statement ala tak ada pork pun, tak ada arak pun, so halal lah nak makan. Tapi ramai yang tak tahu bahawa statement dan mentaliti sebegini teramatlah salah di sisi Islam kerana sangat bersikap sambil lewa terhadap halal dan haram. Dan halal haram itu tidaklah diletak titik ukur hanya untuk binatang khinzir atau minuman arak semata. Seperti yang saya nyatakan pada poin sebelum ini, kamu adalah apa yang kamu makan. Seperti Tuan Puan suka ke jika darah daging kita bertukar haram dan dosa mengalir setiap salur darah kita kerana bersikap sambil lewa begini? Kesan pemakanan haram sangatlah memberi impak yang besar terhadap individu dan masyarakat. Antara kesan individu ialah makanan itu akan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dia lebih gemar melakukan maksiat dari ketaatan. Pembentukan rohani juga akan dirosakkan oleh makanan yang haram. Seterusnya, setiap doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah dan ia juga akan menyebabkan seseorang itu mendapat siksaan di neraka kelak kerana telah disebut dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka lah yang layak baginya. Tuan puan yang dikasihi Allah,
Pembentukan rohani juga sangat berkait rapat dengan apa yang kita makan pada setiap hari. Jika yang halal itu dijaga, maka yang baik jugalah corak rohani kita. Contohnya berakhlak baik, menghormati antara satu sama lain, dimudahkan urusan belajar dan kefahaman terhadap ilmu dan banyak lagi. Justru kita seharusnya menjauhkan diri dari perkara perbuatan dan pemakanan yang haram dalam syarak. Soal halal dan haram wajiblah dititik beratkan dalam kehidupan seorang Muslim supaya ibadah diterima dan menjadi Muslim yang sejati di dunia dan akhirat. Saya rasa itu sahaja dari saya. Wallahualam. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih panel kita yang kedua hari ini. Antara implikasinya ialah pengambilan makanan yang haram akan mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dia lebih gemar melakukan maksiat dari ketaatan. Pembentukan rohani juga akan dirosakkan oleh makanan yang haram. Doa seorang itu tidak akan dimakbulkan oleh Allah dan ia juga akan menyebabkan seorang mendapat keseksaan neraka di akhirat kelak. Jika yang halal itu dijaga, maka yang baik jugalah corak rohani seorang individu. Contohnya berakhlak mulia, menghormati antara satu sama lain, dimudahkan urusan belajar dan kefahaman terhadap ilmu dan banyak lagi. Kesimpulannya, kita mestilah menjauhkan diri kita daripada perkara perbuatan dan makanan yang haram dalam syarak. Soalan yang seterusnya, apakah faktor-faktor mengapa makanan haram menjadi pilihan utama dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam dan perkara yang boleh dilakukan untuk memenuhi masalah ini? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator kerana sudi mengajukan soalan kepada saya. Okay. Akan tiba pada satu zaman, manusia tidak akan mempedulikan hal ehwal halal dan haram sama ada dalam bentuk makanan atau minuman, harta yang diperoleh, kelakuan dan percakapan. Perkara ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, pasti akan ada satu zaman di mana manusia tidak lagi mempedulikan dari mana harta yang diperoleh, apakah dari jalan yang halal atau haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengisytiharkan akan wujud penyisiran nilai-nilai yang dipegang teguh oleh generasi umat Islam yang berusaha mencari perkara halal dan sedaya upaya menjauhi perkara yang haram. Situasi ini merujuk kepada anak-anak muda zaman sekarang, iaitu manusia akhir zaman yang lebih mementingkan sumber keuangan, kekayaan semata-mata tanpa melihat pertimbangan yang sebaik mungkin berdasarkan agama dan moral. Contohnya seperti meminum arak. Anak muda pada zaman sekarang ada segelintir yang lupa akan batas perhubungan antara lelaki dan perempuan dan dikatakan ingin enjoy kehidupan mereka dengan minum arak dan mengambil dadah. Hal ini kerana mereka mempunyai iman yang lemah dan telah mendengar hasutan syaitan untuk mengambil arak dan dadah untuk keterangan dan kegembiraan. Walaupun telah ternyata yang perkara ini lebih memudaratkan bagi diri mereka. Mereka sepatutnya membaca Al-Quran dan menunaikan solat wajib dan sunat, berzikir dan berpuasa untuk mendapat ketenangan jiwa dan kehidupan yang gembira di dunia dan di akhirat. Selain itu, masyarakat kini juga telah ada yang mengambil makanan yang tidak halal kerana terdapat produk makanan yang dikeluarkan tidak dijamin kesahihan halalnya, seperti daging lembu yang disembelih di kilang tidak dapat dijamin adakah cara penyembelihannya itu mengikut prosedur penyembelihan mengikut Islam. Perkara yang boleh dilakukan untuk kita membendung perkara ini, yang pertama ialah memastikan makanan dan minuman adalah dari sumber yang halal dengan melihat pada label isi kandungan makanan yang kita beli. Selain itu, memilih kedai makanan yang diusahakan oleh orang Islam dan akhir sekali memastikan terdapat tanda halal pada premis atau bungkusan makanan yang ingin dibeli. Justru, umat Islam perlu memastikan setiap perkara yang dilakukan setiap hari perlu melandaskan syariat Islam dan memastikan hanya perkara yang halal sahaja dilaksanakan dan menjauhi segala perkara yang diharamkan. Terima kasih.
Terima kasih, saudari. Seperti yang sudah maklum, peredaran era globalisasi ini telah banyak membuatkan masyarakat yang beragama Islam tidak takut untuk melakukan kemungkaran dan lalai dalam memilih makanan yang halal. Contohnya, golongan muda yang minum arak dan mereka yang makan daging tanpa mengetahui cara penyediaannya yang sebenar. Walau bagaimanapun, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Antaranya, memastikan makanan dan minuman adalah dari sumber yang halal dengan melihat pada label isi kandungan makanan, memilih kedai makanan yang diusahakan oleh orang Islam dan memastikan tanda halal pada premis atau bungkusan makanan yang ingin dibeli. Wah, sungguh intelektual pemikiran saudari-saudari kita pada hari ini. Terima kasih kepada ketiga-tiga panel pada hari ini yang sudi berkongsi pendapat dan ilmu mereka pada malam ini. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, pemilihan makanan yang haram dan halal sebenarnya bukanlah suatu perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab dalam membendung segala kemungkaran dan kelalaian umat Islam ini daripada terus menjadi barah. Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, tuailah padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada keikhlasan diri kami sendiri. Allahu alam. Saya akhiri forum remaja kita pada malam ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.